Okey, nombor 1 ni. Tengok soalan dia. Yang ini topik dia statistik. Kan? Okey, statistik. Dia bagi ada table kat situ. Table simple je. Ada marks. Ada 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79, 80 to 89. Kemudian dia bagi cumulative frequency tau. Simbol untuk cumulative frequency adalah F. Capital. And F besar. Ini 6, 16, 31, 37, K. Okay. Question 1 dia kata given that, dari maklumat dia bagilah. Dia extra lagi dia bagi median. Median marks is equal to 63.5. Question dia, find the value of K. 3 marks saja. Okay. Jadi kita tengok kat sini kan, apa yang kita perlukan. Bila dia bagi median, langkah pertama, kita kena keluarkan formula median. Kita kena keluarkan formula median dulu kan. Formula median dia ada bagi biasanya dalam senarai formula tu. So median is equal to lower plus, okay, 1/2 N minus F over FMC. Ini formula untuk median. Dia akan bagi formula ni. Cuma kalau kamu dapat hafal, memoran lagi bagus lah. Cerita dia. Okay. Apa benda semua ni? Yang ini median lah M. M adalah median. L adalah lower boundary. Lower boundary. N adalah total. Apa dia, kita panggil dia sum of dia punya frequency. Total of frequency. Okay. F ni adalah cumulative frequency. F tadi kan. Cumulative frequency before. Saya panggil F before. Okay. Yang ini adalah dia punya frequency. Median. Median punya frequency. Yang ini class size. Yang ni kita tahu benda ni. Jadi kita kena masukkan. Bila kita tengok kat sini, first kali untuk soalan ni, dia nak cari median. Dia bagi median dia 63.5. Jadi kita akan tandakan median duduk kat mana. Kan? Jadi bila median 63.5, dia duduk dekat sini tau. Area dia 60 to 69. Jadi kita akan kotakkan kawasan ni. Ini kita panggil dia, bila kita kotak, tempat ni kita panggil dia median class. Dia duduk kat situ. Okay. Kemudian apa lagi kita dapat? Dari sini kita akan dapat tahu lower dia. Lower dia adalah 60, before 60 adalah 59.5. Dia kalau kamu tak tahu ambil ni campur ni bahagi 2. Dapat dia punya lower dia. Ataupun normally lower adalah kita minus dengan 0.5. Tapi kena tengok juga. Tengok juga dia punya range dia. Kat situ. Okay. Lagi apa? Total of frequency N. N kalau dia bagi cumulative frequency, yang bawah sekali ni adalah sama dengan N. N sama dengan yang bawah. Sebab ini adalah cumulative frequency. Okay. Jadi F ni apa? F before. Before what? Before median class. Saya ringkas jadi F before. Before median class. Median class this one je. F before yang ni. Ini adalah F besar dia. Cumulative frequency kita ambil. Okay. Class size C. C kita kena ambil ni. 40 to 49. Kan? How many data? 40. Kalau kamu pakai jari boleh. 40, 41, 42, 43, 44, 46. Sampailah kamu kira macam tu. Akan dapat 10. Ataupun formula dia adalah 49 minus 40 plus 1. Okay. Ni minus ni plus 1. Kita akan dapat dia punya C dia is equal to 10. Ataupun kalau kira satu-satu jenuh juga kan. Macam tu. Okay. Jadi yang tinggal seorang lagi yang ini. Yang ini belum dapat. Dia punya apa? Dia punya frekuensi. Sebab tak ada kat sini. Yang tu yang belum dapat. Dia kata tak ada.
Dia macam mana nak buat? Okey, frekuensi dia kat sini. F kita boleh letak celah ni. Nampak? Yang first kali kita ambil senang je 6. Sini ambil direct. Yang first kali direct 6. Daripada kumulatif direct. Kan? Yang second ni tolak ni. Selepas tolak sebelum kita panggil dapat frekuensi dia. 16 tolak 6 dapat 10. Kenapa? Sebab kumulatif frekuensi adalah this one plus this one dapat yang ni. Jadi cara dia nak patah balik kita kena tolak. Jadi frekuensi ni pula berapa macam ni ambil? Kita kena ambil 31 minus dengan 16. 31 minus dengan 16 kita akan dapat 15 sini. Nampak? Sama kat sini. Sini 37 minus dengan 31. 37 minus dengan 31 kita akan dapat 6. Kat sini. Okey. Yang ini macam mana ujung ni? Ujung sekali ni adalah K minus 37. Tapi tak payah. Tulis je lah. Okey. Jadi kat sini baru boleh isi. Bila kita boleh isi, kita boleh dapat satu equation. Okey. Setakat ni boleh faham ni? Setakat ni. Ada masalah? Apa-apa nak tanya? Kamu dah belajar ke topik ni? Saya rasa belum ni kan? Saya rasa tak ada kot. Memang tak ada. Memang tak ada. Saya tengok dalam form tak ada benda ni. Kan? Tak ada. Dan paper yang sebelum-sebelum ni. Okay, tak apa. Kita follow ya. Boleh nanti tiba-tiba bolehlah tengok. Mantau kalau jumpa soalan macam ni lah. Okay. Jadi median given 63.5. Lower 59.5 plus. Okay. 1/2 ni sebab apa? Sebab median. Ini saya lupa beritahu kan. 1/2 sebab median. Kalau dia minta first quartile. First quartile kat situ. First quartile Q1. Dia beza dia semua sama. Formula lebih kurang sama. Cuma beza dia kat sini. Kalau first quartile yang dekat dalam ni dia akan jadi 1/4. Yang lain sama. Formula. Okay. Third quartile. Kalau dia minta third quartile. Dia akan pakai formula median juga. Kat sini akan jadi 3/4. Yang lain sama. Okay. Dia lebih kurang kan kalau kita jumpa. Sebab soalan ni penting sebab dia boleh minta interquartile range. Kan kat sini. Kita buat ni dulu Yang ni 1/2 N adalah K minus dengan cumulative frequency before 16 divide F median class. F median class dia punya sini. 15 class size 10. Nanti dapat K. Dia nak dapat equation ni je. Kan? Ambil kalkulator, tekan terus je lah. Ambil kalkulator, tekan terus. Tekan kalkulator kejap. Pakai biasa je. Biasa maksudnya saya akan ambil ni 63.5 dulu. 63.5. Saya pindahkan ni jadi minus 9.5. Saya equalkan. Dapat 4. Okay. Ni settle. Lepas tu saya akan time 15. Time 15. Kemudian divide 10. Dah settle. 2 ni habis. Okay. Sekarang ni plus 16. Okay. Dah settle. Dia boleh buat macam ni je. Lepas tu tinggal 1/2. 2 pergi sebelah jadi times 2. Answer 54. Okay. 44. 54 pula kan. Dah buat penat-penat salah pula. Macam tu. Ataupun kalau kamu nak buat satu-satu tak apa. Tapi tak payahlah sebab apa. Markah dia 3 markah je. Yang penting macam ni. Benda ni kena tahu. Kan? Formula ni dia bagi dalam exam. Tapi kena tahu. Bila nak pakai ni kat mana. Ni kat mana. Ni apa. Ni apa. Ni apa. Kena tahu. Boleh Mi? Dia jadi kadang-kadang dia jadi soalan ni susah sebenarnya sebab apa? Kamu tak pernah apa? Tak tahu belajar bila. Itu ada problem kat situ. Okay. Tengok second question kat situ. Ini cikgu baru bagi ke Mi? Beberapa hari lepas. Beberapa lepas. Okay.
Number 2. Question dia bagi class 5 beta consists of n student and 21 of them are boys. Maksudnya semua ada n. Kan? Okay, boys ada 21. Okay, jadi lawan boy mesti ada girl dalam kelas tu. Kan tak ada pula kan? Tak apa. It says given that 15 out of 28 students who wear glasses are boy. Kan? Okay. 15 out of 28 students who wear glasses are boys. Okay, if student from the class is randomly selected, the probability that the student is a girl who does not wear glass is 330. 320. Find the value of n. Oh, yang ni kena tengok jadual dia. Okay. Kita kena buat jadual kat situ. Boy dia kata kat situ 21. Kemudian dia kata probability untuk wear glasses are boys adalah 15 out of 28. Kan? Yang ni equal to boy. Okay. Probability of boy. Kemudian dia kata if a student from the class is randomly selected, the probability that student is a girl who does not wear glasses is 3/20. Probability of girl okay, who not wear glasses maksudnya girl prime. Saya letak girl prime is equal to 3/20. Kita find the value of n. Okay. Okey, yang ni ke macam mana? Dia ada kaitan. Okey, mula saya akan buat macam ni dulu lah. Try tengok eh. Sebab dia dalam kelas tu ada lelaki dan perempuan, ada boys and girl. Okey. Kemudian boy dengan girl ni dia pecah dua pula kan. Wearing glasses and not wearing glasses. Macam tu. Yang ini pun sama. Girl, glasses, not wearing glasses. Okay. Kemudian dia kata kat situ, boy wearing glasses. Boy wearing glasses kat sini kan. 15/28. Okay. Jadi kat situ, cerita dia kalau lawan dia, boy not wearing glasses adalah 17. Tu kan? 13 pula banyak sangat 13/28. Okay. Sama kat sini. Girl wearing glasses, not wearing glasses. Kat sini dia bagi 3/20. Okay. Jadi girl wearing glasses kat sini sepatutnya dia akan jadi 17/20. Okay. Kemudian dia bagi tahu pula boy ada 21. Okay, 21 kat sini. Ya. Kalau macam ni dapat N terus kejap.
Boy 21. Kenapa saya rasa macam susah pula padahal simple. Ada idea ni? Sangkut lah ni. Boy 21. Semua ada N. Patutnya boy is 21 over N. Mi, kita skip dulu nombor 2. Kejap nanti kalau ada nanti saya patah balik kalau dapat idea. Okay? Boleh cikgu. Boleh ya? Tiba-tiba jam dekat nombor 2 kejap. Saya probability ni. Okay, kita pergi nombor 3 dulu. Nombor 3. Okay, ini kita panggil dia normal distribution. Normal distribution. Ini form 4, form 5. Topik form 5 sekarang ni kan. Okay, dia bagi ada satu bell graph nama dia kat sini. Ini bell graph. Okay. Tarik yang ini dia bagi sini X. Sini Fx. 6.7, 5.2. Okay. Diagram 1 show a normal distribution graph representing the mass of the rice packed by Syarikat Muara with a standard deviation of 1.2. Okay, sekarang standard deviation equal to 1.2. Okay. Find question A dia find score Z. Kan score Z. Okay. Score Z mass 6.7. Find score Z for mass 6.7. Okay. Jadi kat sini untuk normal distribution dia ada satu formula. Kan? Formula dia adalah yang inilah kita panggil score Z. Z dia adalah equal to X minus mean over standard deviation. Yang ini adalah mean. Ini adalah standard deviation kan. Okay. Mean ambil kat mana? Mean kalau untuk bell graph ni, X kat sini, mean dia tengah. Ini mean. Yang ini adalah kita punya mean kat situ. Okay. X kita mana? Ini X kita. Ini mean, ini X. Jadi nak dapat skor Z, simple je. Jadi Z is equal to X kita 6.7 minus dengan mean. Kemudian divide by standard deviation. Dapat skor Z. Ambil kalkulator kira. .25. Ini kita panggil dia skor Z. Dia ada formula. Kalau soalan ada formula ni senang sikit lah. Dia ada formula. Okay. Boleh tengok dalam normal distribution form 5. Okay. Soal question B. Dia minta kat sini untuk question B pula. P mean probability kan. Probability is X less than 6.7. Okay. X less than 6.7. Jadi sebenarnya kita kena tengok dekat kita punya table. Tapi tak payahlah sebab kita ada benda ni. Kita ada calculator zaman sekarang ni. Cuma saya tak ada calculator. Nanti saya akan minta tolong Mi lah. Kan? Dapat benda ni. First kali apa kamu buat. Kalau dia minta PX tak boleh. Kita tak boleh dapat. Kamu kena tukarkan PX kepada Z. Tapi Z kita dah kira senang sikit. Jadi kita akan tukar jadi P. Yang ini Z ni. Less than 1.25. Macam tu.
Okay, kena tukar X kepada Z. Formula dia ni lah. Bila dah dapat Z macam ni, kamu akan guna calculator. Calculator simple je. Kalau dia greater, kita akan pakai R. Dan kalau dia less, biasanya kita akan pakai P. Okay, ini untuk calculator yang warna hitam tu. Casio 570 MS. Okay, kamu pakai calculator mana ni? Warna mana? 570. Yang hitam, warna hitam ke? Uh, Warna hitam ah. Warna hitam okey, senang sikitlah saya boleh minta tolong kamu kan. Jadi bila nak buat ni? Nak buat ni kamu kena pergi dekat mod SD. Mod SD, okey. Lepas tu kamu kena tekan dekat distribution. Saya ingat shift 3 kot. Cuba tengok dia ada DISTR tu. Tengok. Kamu tekan yang ni dia kena keluar dia akan keluar P Q R. Ada jumpa tak? ada. Ada Okey, sekarang kita soalan ni kita less than. Less than maksudnya kita akan pilih apa? Kita akan pilih P. Less than, pilih P. So, P 1.25. Tekan calculator, dia terus bagi answer. Dapat? Berapa answer dia ni? 0.8945. 0.8945. 435. 44, okey. Boleh lah. Kamu bunda je. Itu jawapan dia, kena ingat. Okey. Yang ini kalau dia bagi X, kita kena tukar kepada Z. Kena tukar pada Z dulu. Sebab dia punya function kat calculator ni, dia calculate untuk yang ni. Untuk score Z. Untuk score Z. Maksudnya kalau simbol dia lebih kecil, dia akan pakai P. Kalau simbol dia lebih besar, dia akan pakai R. Itu score Z. Okey. Yang ni pun tak belajar lagi. Tak belajar lagi kan, Mei? Belum lagi kan? Apa dia? Dah belajar belum topik ni? Saya rasa tak ada syllabus. Belum lagi. Kamu sebab kamu belum lagi saya rasa. Ni topik ni dia selepas lepas apa? Lepas kita belajar integration, topik permutation. Permutation lepas tu baru ni. Permutation dengan combination baru distribution. Probability distribution. Okay. Pergi dekat number 4. Okay, number 4. Number 4. Banyak cikgu aku bagi soalan tapi yang tak belajar lagi kan. Oi, dahsyat lah. Memang dia nak kamu belajar sendirilah, biasalah. Okay. Number 4. Daniel and Arfan are the two top score in the test. Apa test dia? Saya tak salin test dia. Sekejap. Ada atas dia kan. Diagram 2 show the reward Madam Nurin prepare for her student who excel in an additional mathematics test. Dia punya question dia kan. Tengok kejap. Okay. Di kat sini kalau kamu tengok dia bagi Daniel and Arfan are two top scorer in the test. Kan? Daniel who score the highest mark is allowed to choose first. He can choose 2 items from each box. Find the number of different way he can choose his reward. Tu ada berapa? 5. Okay.
Dia macam ni. Kan? Okay, dalam kotak pertama tu, untuk kotak warna red lah, saya bagi red. Kotak red, dia ada 5 item. Dia ada 5 item. Kotak white kan. Lebih kurang warna dia white. Ada 7 coklat. Oh, yang ni dia 7 je tulis, penting. Kemudian kotak blue, dia ada 5 juga. Okay. Okay. Bila dia bagi tahu, dia kata Daniel, who score highest mark is allowed to choose first. He can choose 2 item from each box. Kan? Okay. Jadi macam mana nak buat? Senang je. Kotak pertama ada 5. Kan? Daniel akan choose 2. Then, dia pergi dekat kotak yang kedua. Kotak white. Asal dia ada 7. Dia akan choose 2. And then, dia pergi dekat kotak blue. Kotak blue tu ada 5 juga. Dia akan choose 2. Yang ini pun kamu kena tekan kalkulator ni. Pakai C. Kita tengok. Boleh? Cuba tekan. C shift apa ni? Shift divide ke? Macam ni cikgu. 2100. Dapat ni? Dapat tak? Tekan apa cikgu? Tekan C. Ni C. C tu kamu tekan kalkulator kamu sama kot tekan ni. Shift divide ni. Ada C. NCR ni. Nampak? Okey. Kamu tekan tu. Tekan jadi tadi. Tekan 5. Tekan shift. Dia keluar C. Lepas tu kita tekan 2. Lepas tu time. Ambil 7 pula. 7. C. 2. Time dengan 5. C. 2 juga. Dapat ni? Tengok soalan ni kejap. Okay. Betul soalan dia kata apa? Find the number of different way he can choose his reward. Ni jawapan dia 2100 different way. Sebab dia kena choose. Kena ingat kalau choose. Okay. Question B kat sini. Arfan, who scored the second highest mark, is asked to choose next. He can choose from any 2 box and take only 1 item from those box. Okay, find the number of different way he can choose his reward. Arfan ni, dia choose after Daniel choose. Okay, cuma masalah dia yang pertama, he can choose from any 2 box. Any 2 box. And cuma kat sini, only take 1 item from those box. Okay, sekarang kita ambil. Ini panjang cerita dia ni. B ni. Contoh saya gunakan teknik biasa iaitu berapa tinggal. Okay. Asal ada 5. Daniel dah ambil 2. Jadi sini tinggal lagi untuk Arfan. Untuk red box tinggal lagi 3. Untuk white box tinggal lagi 5. Untuk blue box tinggal lagi 3 juga. Sebab Daniel dah ambil yang pertama. Okay. Cuma Arfan dia boleh choose any of 2 box. Contoh, yang pertama, katakan dia ambil, kita kena buat case sikit lah. Buat case kat sini kan. Buat case maksudnya kalau dia ambil ni dengan ni dengan ni, dia ada probability kat situ. Okay. Saya buat contoh lah. Case yang pertama, dia ambil dekat yang first ni, 3C dia ambil 1. Kemudian yang ini dia ambil
1, yang ni dia tak ambil. Kan? Dia tak ambil, kita tak kira pun tak apa. Tapi kalau nak kira boleh, dia tak ambil. Kita tulis 0, dia tak ambil yang ni. Kan? Atau dia boleh 3C1, sini dia tak ambil. Yang ini dia ambil. Okay? Sebab dia kena ambil 2 box je. Okay? Atau dia tak ambil yang first. Yang ini dia ambil. Yang ini dia ambil. Nampak? Okay? Ada lagi combination dia. Tengok, saya test. Ni dah tak ambil yang ini, tak ambil yang ini, tak ambil yang ini. Betul. Ini dia punya case dia. Yang dia boleh buat. Yang Arfan boleh buat. Kan? Jadi, bila kita dah buat case macam ni, kita kena times dapatkan jawapan dia. Times dapatkan jawapan dia. Is case. Is case ni kena buat answer dia. Total dia adalah jawab total. Jadi, semua ni kamu kena totalkan. Kena campur. Macam tu. Okay. Kita tengok. Nampak? Okay. Cuba tekan ni. Yang kosong ni tak payah tekan ni. Kosong tak payah tekan. Okay. 15. Yang ni akan dapat 9. Yang ni akan dapat 15. Answer will be 39. Cikgu, Ya. saya tak nampak. Tak nampak? Cikgu. Saya punya sangkut ke? Nampak? Ada? Dah nampak. Nampak. Okay, kamu kamu pin saya punya. Pin Boleh faham ni? Sebab yang ni tak belajar lagi. Tu kita tengok satu-satu kan macam mana. Okay. Jadi kita tengok next number 5. Situ. Saya pusing kertas je kan. Nombor 5. Okay. Nombor 5 pula kat situ. Dia bagi. Jom kita tengok soalan dulu. Saya sharekan soalan bagi nampak. Okay tengok. It is given that 97% of the microwave oven produced by factory approved by quality control unit. If 7 microwave oven are chosen random, find the probability that at most 1 microwave oven is rejected by quality control unit. Wow. Yang ini sebenarnya topik dia adalah kita panggil dia apa?
Sekejap saya nak ingat topik dia. Dia normal distribution dengan binomial. Okey, binomial. Payah betul nak keluar nama topik kan. Binomial distribution. Pak, dia form 5 juga. Form 5 juga kan. Saya tengok. Boleh besar tak? Oh, boleh besar. Okay, binomial distribution. Daripada maklumat tu saya ambil maklumat dah. Nanti kita bincang cerita dia tengok. First dia punya, dia bagi kat situ adalah 97 from the produce factory approved. Jadi dia punya approval dia P. P equal to 97%, 0.97. Okay. Dekat binomial, bila dapat P, kamu kena cari Q. Yang mana formula dia untuk Q adalah 1 minus P. Kan? 1 minus P. Jadi kita dapat kat sini Q equal to 1 minus 0.97 is equal to 0.03 to Q. Okay. If 7 microwave oven are chosen at random, that one we call it N. Dia punya N dia 7. Find the probability. Question dia, find the probability. P besar. Find the probability. Kemudian dia bagi apa? At most. At most. At most maksudnya X. At most simbol dia macam ni. Less or equal. Ini at most. At most 1 microwave oven is reject. Alamak, terbalik pula soalan dia. Kan? Okey, sorry kan. Dia bagi tahu. Dia cerita pasal 1 ni yang dia nak adalah reject. At most reject. Kan? Problem kita kat sini, yang ini tadi kita cerita pasal P kita approve. Nampak? Kan? Sekarang dia cerita pasal reject. Okay? Dalam soalan macam ni, ini dia punya trik lah. Bila awal dia kita buat P dengan Q pasal approve, tiba-tiba question pasal reject, salah satu cara paling senang, jangan ubah sini. Kita ubah mana? Kita ubah sini. So, P kita kena tukarkan ambil approve. Ambil reject. Kalau yang ini approve, maksudnya yang ini yang reject. So, P akan jadi 0.03. So, Q adalah 0.97. Kita ubah. Tadi dia kata 97 approve. P dengan Q approve. Sekarang bila soalan tanya reject, saya akan ubah P dengan Q. Bila kita switch dia, dia akan jadi reject kat depan, approve kat belakang. Okay. Sebab apa? Dia ada formula nak buat benda ni. Kan? Contoh macam ni kan. P X less than or equal to 1 is equal to P X equal to 0 plus P X equal to 1. Ini untuk binomial. Sebab apa ni nampak? X less or equal 1. At most maksudnya less or equal sama ada apa? Kosong atau 1 sahaja. Kan? Apa formula dia? Formula pula dia bagi P X equal to R. Equal to formula dia adalah NCR P power by R Q power by N minus R. Semua formula dia bagilah exam. Cuma pelajar perlu tahu macam mana bila nak guna formula tu. Nampak? Ni. Ni yang saya ambil awal-awal. Cerita pasal proof. Bila jumpa reject, kita tukar. Terbalikkan. Yang ini cerita dia. Kat sini. Ni formula dia. Sekarang kena masukkan saja, gantikan saja. Kan? Jadi apa formula untuk Px0? Saya tulis sini kan. Px equal to 0 is equal to N kita berapa? 7 C0. Sebab ini 0. Kemudian kita akan ambil time P kita adalah yang reject punya. 0.03 power by 0 time 0.97 power by 7 minus 0, 7. Dia macam tu. Okay. Kemudian kita buat second case.
X equal to 1. Sini 7C1. Bila 7C1, kat sini akan jadi 0.03 power by 1. Time dengan 0.97. 7 minus 1, 6. Kamu kena dapatkan dia punya apa? Total. Ni campur ni dapat total dia. Okay. Sama. Tekan kalkulator macam tadi juga. Tekan kalkulator. Ambil kalkulator. Sama macam tadi. Cuma kita kena cakap guna kalkulator sikit lah kat sini. Saya ambil kat sini. Kamu tengok 7C0. 7 ambil je. Shift C0. Kemudian times dengan 0.03 power by 0. Benda ni semua akan jadi kosong je. Power by 0 macam mana kalkulator ni? Okay, this one. Power by 0. Kemudian times dengan 0.97. Ke atas pula. Time 0.97 power by 7. Turun. Dah dapat. Yang ini settle satu. Nak ambil tulis dulu pun tak apa. Nak campur terus pun boleh. Sebab tak banyak. Campur terus. Campur terus ambil bawah pula. 7C1 multiply by 0.03 power by 1. Kemudian multiply by 0.97 power by 6. Akan dapat answer total dia. Kan? Dan probability mesti less than 1. So 9829. Kita ambil 9829. So answer dia 0.9829. Dia. Jadi sebenarnya benda ni bila kita belajar nanti topik ni, kita kalau kita nak belajar buat topik ni dia tak susah mana pun, cuma dia belajar sikit sampai situlah. Kan? Tapi kalau tak pernah belajar lagi, kamu tengok rasa macam banyak benda nak kena buat ni. Boleh Helmi? Tekan kalkulator ni boleh ke? Dapat? Cikgu. Ya? Dah. Boleh Okay. Nanti boleh kalau kamu nanti kita boleh buat revision pasal topik ni saja boleh. Kita pergi topik tu terus. Kan? Okay. Kita pergi dekat question berapa dah ni? 6. Saya share kejap Number 6. Okay. This one. Okay, kita tengok. Maklumat dia. Information about question number 6. Okay, a cylindrical container with radius of P cm being filled up with water at rate of ini rate of changes kan. So dia duduk dalam subtopic of differentiation yang kita dah belajar benda ni. Okay. Cuma kat sini dia bagi cerita dia pasal apa? Pasal silinder. Silinder ni saya akan lukis dulu sikit. Ini tak wajib berlukis Cuma saya suka kalau apa benda pun saya lukis, takut lupa cerita dia. Okay. Fill up with water. Rate. Kalau kita tengok apa dia punya unit dia, kita tengok dekat apa dia punya cerita, tengok the unit boleh. Pi over P tu, dia bagi cm cube s negative 1. Kalau kamu tak faham apa dia cakap, kamu tengok unit boleh. Unit maksudnya kat sini adalah volume. This is time. So this is dV dt. Equal to
pi over p. Nak tahu positif negatif, kita kena baca tengok adakah dia bertambah atau berkurang. Jadi kita tengoklah kalau orang isi air, makin lama makin bertambah lah. Dia bukan makin berkurang lah. Okay. Kemudian find the rate of change in term of p in, tengok di situ. Dia nak of water level. Of water level. Of water level maksudnya apa? Height. Water level dia cerita pasal height dia. Itu water level. Okay. Kemudian dia kata with radius of P. Radius dia bagi tetap P. Radius dia constant. Dia tak boleh ubah dah. P. Okay. Sekarang kita pergi. Saya tutup. Question tanya apa? Rate of change entropy in of water level. So kita nak adalah dH dt. dH dt yang kita nak cari. Okay. Okay, kat sini first kali kita kena dapatkan dia punya main equation untuk volume of cylinder. V equal to kat situ pi R square H. Yang ni kan? Okay. Cuma bila dia kata P is constant, tetap dah, tak boleh nak ubah dah. Jadi kita boleh substitute kat situ adalah pi P square H. Dan dua-dua ni adalah constant. Maksudnya H saja yang boleh berubah. H saja adalah variable kat situ. Okay. Jadi kat sini kita boleh, bila H saja boleh berubah, bila kita buat dV dH, maksudnya kita hanya ubah benda ni saja. Jadi power dia saja yang berubah. Kan? Jadi kalau dV dH, kita akan dapat pi P square dV dH. Kenapa? Dia macam kita pi X. Pi X. Y equal to pi X. So dy dx tu akan dapat apa? Dapat pi saja macam tu. Kan? Jadi kalau kita letak huruf lain ke apa, kita tak tengok. Kita buat towards and differentiate toward H. H saja kita tengok. Okay. Tapi dengan syarat yang dua lagi ni mesti dah constant. Tetap tak boleh ubah. Okay. Yang ni contoh. Ini tak ada dalam soalan ni. Ni je. Okay. Kemudian baru kita buat rate punya formula. Rate formula kita kena start apa? dV dt equal to dV dt. Satu lagi tempat kita isi dengan dH. dH. Yang ni kita dah bincang itu sebab boleh senang sikit lah nampak kan. So dV dt dia ada bagi. Kita letak pi over P. dV dH kita dah kira. Pi P square. dH dt yang tu dia minta. Nampak? dH dt. Jadi kita akan dapat, kita dah dapat dia nak in term of P. So dH dt ni pindah bawah. Akan jadi pi over. Ni P tunggu. Jumpa dengan dia orang ni akan jadi pi P cube. Jadi pi dengan pi mati dapat jawapan adalah 1 over P cube. Sebab dia nak jawapan pun in term of P. Boleh tengok. Betul tak? Dia nak find the rate of changes in term of P. Macam mana Mi? Boleh faham ke? Boleh juga. Boleh Okay. Kalau tak boleh cakap ni tak apa. Kita bincang tak apa. Satu-satu tak apa. Sampai dapat. Kan? Memang ada setengah soalan kalau tak pernah jumpa memang susah sikit lah kan. Okay. Number 7. Question number 7. Kita lagi tengok dulu. Question number 7. Apa question number 7? Number 7 kat sini. Given that y is equal to negative 3x cube plus 3x minus 5. Find equation of tangent. Soalan dia equation of tangent. Okay. At point 1, negative 5. Okay. Ini senang sikit lah. Sebab formula kita equation of tangent is y equal to mx plus c.
M adalah M tangent, which is M tangent is equal to dy dx. Jadi kita boleh dapat dy dx kat sini. Okay. Jadi saya akan masukkan situ. Dy dx kita negatif. Ya? Tak nampak. Tak nampak. Okay, kejap. Cuba pin sekali lagi, Mi. Tengok. Nampak? Dah nampak cikgu. Dah, okay. Dia lag tak, Mi? Tak cikgu. Okay, boleh okay. Dy dx differentiate yang ini kita akan dapat 3 times 3, kita akan dapat 9 x square kat situ. Kemudian yang ini pula plus 3. Okay, masukkan x kita equal to 1, kita akan dapat negative 9 plus 3 akan dapat negative 6. So kita dah dapat m. Jadi equation kita akan jadi y equal to negative 6x plus c. Dah dapat c, kita masukkan pula dia punya coordinate dia. Negative 5 untuk y, negative 6, 1 plus c. Jadi kamu akan dapat kat situ negative 5 plus 6, c equal to 1. Jadi equation dia last, y equal to negative 6x plus 1. Yang ni saya guna teknik YMF plus C. Dia ada satu lagi teknik. Kan? Satu lagi teknik. Okay? Yang kita pakai formula yang apa? Y minus Y1 tu. Kan? Equal to M tangent. M tangent dia adalah X minus X1. Yang ni boleh juga pakai. Dua-dua formula pakai. Tapi saya suka yang ni lah, sebab saya biasa buat untuk straight line equation pakai yang ni. Okay. Yang ini boleh, yang ini pun boleh, tak ada masalah. Ini kita panggil apa? Equation of tangent. Equation of tangent. Okay. Boleh, Mi? Ini senang sikit lah. Okay. Pergi. Nombor 8, Mi? Boleh? Boleh. Boleh. Nombor 8 terus. Saya tengok soalan kejap. Oh, dia maksudnya mungkin lepas saya share ni, mungkin dia akan sangkut kejap. Nombor 8. Kan? Integration. Nombor 8. Given that d dx. X squared minus 1, 3x plus 1 is equal to 3gx. Okay, find the value of integration of 0, 3. X over 2 minus 3 over 4 gx. Okay. Okay, Mi, boleh nampak? Boleh cikgu. Boleh Okay. Sebab dia lepas saya share, dia akan mungkin dia ada masa sikit. Okay, kat sini kamu tengok. Yang ini given. Kan? Yang ini dia suruh find. Kita akan pergi kat sini dulu. Benda yang dia suruh cari dulu. Saya akan buat. Dia nak soalan dia. 0, 3. Kat situ. X over 2. Ada ni. 3 over 4. Gx. Plus dx. Kan? Sini apa kamu buat? Kalau integration dia ada kotak. Kan? Kotak. Apa kita buat? Kita expand dulu ni.
Kita expand dulu. Yang kita dapat kat situ integration 03 x over 2 minus expand. Benda ni yang expand ni. 03 3 over 4 gx. Okay. Kemudian baru kita akan cuba compare dengan apa dia bagi dengan yang boleh kita kira sendiri. Kan? Contoh saya akan buat ni. Okay. Yang pertama, yang ini. Okay. Yang ini sebenarnya kita boleh kira sendiri, tak ada masalah. Kan? Kita boleh kira sendiri sebab yang ini integration of 03. Yang ini x over 2. Kita akan dapat kotak kat sini. X squared over 2 turun bawah 4. 03. Ini kita boleh kira. Tapi kalau pakai kalkulator pun tak apa. Saya tak ada kalkulator. Kan? Boleh, tapi tak ada masalah pun sebab dia 0. So 3 gantikan ke sini, kita akan dapat 3 square over 4. Kan? Equal to minus 0 tak payah. So 9 over 4 untuk yang ni. Jadi saya dah boleh isi sini. Kamu boleh tekan kalkulator terus untuk yang ini. Kan? Okay, akan dapat 9 over 4 minus. Okay, yang ini kita kena compare tau. Tengok. Compare kat mana? Kita compare sebelah GX. Tengok sebelah GX. Okay, kenapa? Sebab kalau yang ni 3, yang ni pun kita kena dapatkan 3 juga. Jadi macam mana dapat 3? Kita boleh dapatkan 3 dengan kita keluarkan 4 ni. 4 ni kita boleh keluarkan. Kita potong je 4, padam je. Kita keluar kat luar. That. Settle. Dia dah tinggal 3 je. Okay, kalau dia kata sini GX saja, kita boleh keluar. 3 boleh keluar. Tapi sebab dia nak 3 sekali, kita tinggal 3. Okay. Then, apa nak buat? Seterusnya, kamu kena tengok kat atas. Okay. Yang ini ada integration. Okay. Dan formula kita simple je. Bila kita integrate right hand side, left pun akan dapat. Nampak? Okay. Bila kita letak nombor kat sini, 03. Okay. Nombor akan pergi kat belakang ni. Kenapa? Differentiation jumpa dengan integration, dia akan mati dua-dua, cancel. Dia mati. Dia tak jumpa. Dia berlawanan atau satu sama lain, dia mati. Yang tinggal ni je. Kan? Ini yang tinggal, yang ni yang kita kena kira. Okay? Jadi kat situ, apa saya buat kat situ, untuk integration 03 3gx adalah equal to, dia box terus. Kan? X square minus 2 3x plus 1. Terus box 03. Kan? Kita hanya perlu substitute je 3 dulu. Kita akan dapat 3, maksudnya kita akan dapat kat situ 9 minus 1 over 9 plus 1 minus, kalau kita masuk 0 je, kita akan dapat 1, negative 1 over masuk 0 pun akan dapat 1. Jadi answer kita kat situ, yang ini 8 over 10 minus jadi plus 1. So kat sini kita akan dapat 18 over 10. So equal to, kita boleh kecilkan. Kalau nak kecilkan, tapi tak payahlah sebab ada orang menunggu, kita pakai calculator nanti. Terus letak kat sini. 18 over 10. Dapatlah final answer kita. Kat situ. Okay. Tekan calculator. Dalam point pun boleh. Alamak, salah. Pakai calculator ni itulah. Minus 1.8. 18 over 10. 0.45. Kan? You dapat terus. 0.45 kan? Okay. Boleh, Wei? Cikgu. Ya. 1/4 tu di mana?
1/4. Oh iyalah. Betul-betul ni. Sorry. Yang ini saya tak letak 1/4 kan. Okey. Terlupa pula. Okey, 1/4. Kat depan ni. Betul. Kita balik ni. 1.8. Ya. Nah, betul juga. Baru betul kan. Asyik baik kau tegur kan. Saya dah letak sini terlupa pula. Okey. 1.8 betul. Boleh ni? Boleh cikgu. Okey, kita tengok nombor 9 kan. Nombor 9 eh. Vector form 4. Nombor 9 kat sini. Topik dia vector form 4. Okay. It's given that OR is equal to 2, 3 and OS is equal to 7, 9. Find the unit vector. Vector in the direction of RS. Okay. Okay. First kali kita kena pergi cari RS. So RS equal to RO plus dengan OS. RO, OR. Jadi dia punya direction dia adalah opposite direction. Jadi kita akan letak negatif untuk dua-dua dia. Jadi kalau OR 2, 3, RO akan jadi negative 2, negative 3. Plus OS tak ada perubahan. 7, 9. Sini kita akan dapat jawapan kita kat sini. 7 minus 2, 5. 9 minus 3, 6. Okay. Bila dia bagi dalam bentuk macam ni, kita punya unit vektor pun kita akan bagi dalam bentuk macam ni. Kita panggil bentuk ni column vector kan. Column vector. Okay, bentuk macam ni. Dia bentuk macam matrices. Jadi, kita punya formula untuk RS unit vector, RS unit vector simbolnya macam ni. Ini simbol untuk unit vector. And equal to 1 over magnitude of RS time dengan RS. Macam tu. Magnitude of RS kita kena kira. So magnitude of RS is equal to square root. Kita ambil je x square plus dengan 6 square. So square root of 25 plus 36. Square root of 61. Okay, square root of 61 tak ada answer yang tepat. Kan? Jadi kita biar macam ni je. Kan? Biar macam ni je. Okay, tengok buah berapa. Biar. Sebab kita nak bahagi dengan 9 tak boleh. Bahagi dengan 4 pun tak boleh. Jadi ni lah. Jadi jawapan kita kat situ adalah 1 over cert 61. Ini RS letak balik. Dan letaklah bentuk ni boleh letak IJ pun tak apa. Okay. Kalau kamu nak tukar pada IJ, kamu boleh tukar. Ini jadi 5I plus 6J. Tak ada masalah. Ataupun kamu buat dalam bentuk macam tu je. 1 over 61. Terus. Ini 5, 6. Ini pun dikira sebagai unit vector juga. Okay, Mi? Ingat lagi unit vector? Boleh cikgu. Okay. Kita terus dekat next question. Saya share second. Number 9, number 10. Number 10 panjang. Ada gambar. Okay. Saya salin gambar kejap.
Okay, number 10. Tengok ada graph itu, dia bagi graph simple je graph dia, tapi ada dua graph itu, satu straight line, satu lagi ada curve yang mana dia jumpa kat sini. So here's 2, 8, dia negative 4, x axis, y axis, ada point kat sini dia bagi negative 3, 2. Okay, lagi maklumat dia bagi. Diagram 3 show a graph of straight line x equal to fy, and x equal to fy, and curve x equal to gy. Okay. Oh, ini first time saya dapat dia punya equation dia x ni. X equal to fy, curve dia x equal to gy. Okay. Kemudian apa lagi? Point ada. Kemudian given that, dia bagi kat situ, integration of 0 to gy dy is equal to negative 16 over 3. Find the area of region represented by integration of 0 to fy dy minus 0 to gy dy. Wow. Kan? Okey. Tengok. Bila soalan macam ni, sebenarnya kalau dia bagi equation, dia tak bagi tau. Dia bagi equation, maksudnya dia nak kamu, salah satu cara yang kita boleh pakai, kita kena tentukan which area. Kita kena shadekan area itu. Contoh macam ni kan. Okey. Ini dia bagi tahu yang ini straight line dia fy. So fy 0 to. Okey, 0 to fy straight line kat mana? Y axis. And y axis di sini. Sampai kelas ni. Sebab saya ingat. Kenapa saya ingat? Sebab yang ini 2, yang ini y dia 2, sepatutnya straight line. Saya lukis, saya ingat. Okey. Jadi kamu kena ingat yang warna merah ni, yang ini 0 to ni, yang ini kawasan dia. Itu kita guna teknik ni sebab dia tak ada equation. Okay. Kemudian yang ini pula dia bagi kat sini 0 to gy. 0 to gy ni kawasan dia ni. Ni kawasan ni. Nampak? Ini kawasan 0 to gy. Okay. Yang mana kawasan ni dia bagi area dia. Area dia bagi yang ini. So area kawasan ni adalah 16 over 3. Okay. Negative mean dia duduk left hand side. Left hand side kan. Kalau dia pakai untuk y axis ni, dy kalau belah left negatif, belah right positif macam tu. Kalau x upper side positif, below bawah ni negatif. Jadi kat sinilah ni formula dia. Jadi macam dia soalan dia terus cari benda ni. Jadi yang ini tolak ni, jawapan kita yang kecil tu. Kawasan yang kecil tu kita kena cari ni. Nampak? Jadi apa idea kita? Idea kita simple je sebenarnya. Yang ini adalah equal to, kalau saya lukis dia, bentuk ni adalah trapezium ni. See? Trapezium minus dengan ni. Nampak? Okay. Trapezium perlukan apa? Kita perlukan berapa dia punya length. Atas dia 3. Sebab apa? Negatif 3. Bawah dia berapa? Negatif 4. So, 4. Height dia berapa? 2. So, kita dah boleh pakai jawapan ni dah. Right? Area of trapezium 1 over 2. 3 plus 4. 2 minus 16 over 3. Dapatlah answer untuk benda ni. Macam tu. Okay. Ambil kalkulator ni. Ni mati-mati 7 kan. 7 tolak 16/3. Kena baca doa ni. 5/3. Mi, tolong cek. Betul tak, Mi?
Betul cikgu. Betul. Okey. Boleh faham apa saya cerita ni? Boleh. Boleh Okey. Kan? Kalau kamu jumpa soalan yang tak ada equation, biasanya kita kena tentukan area dia. Integration adalah area. So, kita tentukan area dengan kita shade, kita dapat kawasan dia. Okey. Pergi number 11. Ini baru belajar. Trigonometry. Tapi kita tak belajar bagian pelik-pelik je ni. Okey. Tak apa. Kita tengok. Mana pergi? Share. Okey. Tak keluar pula tadi. Okay. 11. Kita tengok kat situ. Dia ada bagi maklumat. Dia kata the diagram 4 show graph of y equal to sin theta and y equal to negative 1/2 cos theta. Okay. Itu dia ada bagi graph. Graph dia bagi sin theta kat situ. Kemudian dia bagi 1/2. Jadi dia punya amplitude dia half saja ni untuk second ni. Kena ambil half. Okey. Lebih kurang cerita dia. Dekat sini adalah Q. Kat sini adalah P. P and Q kan. Okay, 360 degree. Okay. Find the value of P and Q. Okay. Okay, sebenarnya ini dia macam kita buat simultaneous equation. Macam kita buat simultaneous equation. That mean kat situ apa kita buat? Kita samakan saja. So equation dia akan jadi sin theta is equal to negative 1/2 cos theta. Okay. Untuk soalan macam ni, kita boleh pindahkan ni. Cos ni, kita boleh pindahkan ke sebelah. Kita tinggalkan 1/2 ni. Pindah macam equation biasa je. Bila kita pindah ke sebelah, dia akan jadi sin theta over cos theta is equal to negative 1/2. So, sin over cos, kita akan dapat tangent theta. Negative 1/2. So, kita dapat tahulah cerita dia. Untuk tangent theta, jadi kita akan buat kat situ. First kali saya akan dapatkan dia punya base angle dia. Base angle dia, kita akan dapatkan theta equal to tangent negative 1, 0.5. So, (26.57 degree). Situ. Okay. Kemudian kita akan tengok tangent negative. Tangent negative mean quadrant number 2 and quadrant number 4. Tangent negative. Okay. Formula kita untuk quadrant number 2 is 180 minus base angle. Quadrant number 4, 360 minus base angle. So answer should be 80 minus dengan 26.57. So kita akan dapat 153.43. So yang ni kalau kamu tengok, siapakah dia? Ni P. Sebab apa? Untuk sin kita, sini adalah 180. Jadi ini adalah P. So yang seorang lagi Q. So Q kita adalah 360 minus dengan 26.57.
Macam tu. Okay. Kalau nak teka-teka tak dapat. Teka-teka tak dapat. Kena selesaikan equation ni. Okay. Boleh faham Ilmi? Tengok tengok dulu. Tengok. Okay. Move on. Question. Number 11 dah. 12. Oh, circular measure. Ada lembu. Ada lembu lah. Aduh. Dia nak jadikan problem solving kan. Tak apa. Bagus soalan macam ni untuk pelajar dia boleh gunakan nanti. Tengok number 12. Diagram 5 show piece of land owned by Pak Zahid in the shape of semicircle. Okay. Ada gambar, saya lukis dulu. Oh, ada lebih sikit. So, yang ni betul-betul T ni. Okay. T, S, O, P, R, Q. Sini ada shade. Ini lembu. Okay. The sector PTS with center P is fenced by barbed wire. PKPD. For his livestock. Okay. Bukan. Kereta. The length of PT and the length of arc TS. PT and length of arc TS. 54 meter. Okay, yang ini PT is 54 meter. Length of arc TS is 9 pi. The remainder of the area is planted with Napier grass for cattle food. Semua ni. OS is the entrance to the barn and its length is 4 meter. This one. Dapat. Kalau ini 4, that means this one is 50. Soalan dia. Bawah. Sekejap, If the cost of hiring worker to cut the Napier grass is 0.20 cent per meter. Find the cost Pak Zahid has to be. Okay. Got the idea? Okay. Kurang tu je saya tulis. Jadi cerita dia sebenarnya dia suruh cari apa? Kita kena cari dia punya area of shaded region ni kan. Kemudian kita kena times dengan dia punya rate, dapatlah berapa costing dia. Okay. Jadi saya dah dapat sini, ini 50, ini 4. So nak cari area ni kita kena ambil area semua tolak dengan area sektor ni, tempat lembu duduk ni. So problem here adalah dia punya angle tak ada, theta. So tapi dia bagi yang ini length of arc. Jadi formula untuk length of arc adalah S equal to R theta. Okay. Jadi kita akan dapat dia, answer dia will be S dia 9 pi. Radius dia 54. So theta will be 9 pi over 54. So kita dapat pi over 6 rad kan, angle dia. Bila kita dah dapat angle dia dalam ni, rad cantik. Kita dah boleh buat area. Area of shaded region ataupun Napier punya tempat is equivalent to, semua sekali kita boleh pakai formula matematik saja pun tak apa sebab dia melibatkan semicircle. Semicircle is pi r square over 2. Boleh pakai formula ni minus dengan yang ini sector. So 1 over 2 r square theta. Ini untuk radius dia. So kat sini saya akan ambil pi, radius untuk circle adalah 50 over 2 minus 1 over 2, radius untuk sector is 54. Theta kita pi over 6.
So kita akan dapat dia punya area in term of pi. Jangan ubah, jangan kira pi dia, biar aja. Kita dapatkan in term of pi. 250 square, 50 square divide by 2. .5 times 54 square divide by 6. Pi. Okey, ngam. Okey. Sekejap, saya pergi tengok soalan kejap. Ada tak dia bagi tahu dekat soalan tu? Use pi. Oh, ada. Bila dah siap macam ni baru kita kira kan. Kita kena tengok kan. Dia bagi kat itu share. Nampak dia kata apa? Use pi equal to 3.142. Kita kena ikut. Kena ikut dia. Kena nanti lagi jawapan. Kan? A participant cannot see the screen. Tak nampak ke Mi? Nampak tak? Nampak cikgu. Oh, okay. Tadi tiba-tiba dia keluar. The participant cannot see the screen. Oh, kejut kat saya. Sekejap. Okay. Sekarang kat sini kita dapat pi. Jadi dia suruh pakai 1007 3.142. Kita kena gunalah. Kita dapat jawapan kita. Okay. Jadi kita terus nak cari dia punya cost. Jadi cost dia kita boleh buat terus. Bahagi ni. Kemudian divide by 0.2. Terus. Divide by terus 0.2. Sorry Mi. Saya pergi divide, kesian kat orang tu. Bukan divide. Area dia kita kena time. Sorry. Kalau tidak jenuh payah. Okay. So answer cost dia RM 632.80 sen. Okay. Oh, pergi divide kacau. Jadi salah kira kan. Okay. Okay Mi, boleh? Cikgu, Ya. saya nak tanya yang S sama dengan R theta tu. Oh ni. Ni, okay. Dia tu macam mana? Yang ni, formula ni S equal to R theta. Yang ni. Ya. Okay. Yang ini dia punya length of arc ni. Formula untuk length of arc. Formula of length of arc ni adalah S equal to R theta. So S ni adalah length of arc. R ni adalah radius dia. Theta adalah dia punya angle dia. Okay. Sebab tu saya masukkan. Dia bagi S. Betul tak dia bagi? 9 pi betul tak? Sini. Ada kan dia bagi 9 pi. So sebab tu saya gantikan dekat S. 9 pi. Kemudian radius dia ni 54. Ganti 54. Theta kita tak tahu. Dia tak bagi theta. Sebab kita tujuan kita nak cari luas. Bila cari luas kita perlu ada theta. Sebab tu kita kena kira theta kat sini.
Kat mana sangkut ni? Dah faham lah. Dah faham ah? Okey, okey. Tengok next question. Number 13. Number 13. Okay. Point V negative 2, 10. And point W 4, 2. Are two endpoint of the diameter of circle. Okay. Dia bagi circle ada diameter. Diameter of circle. Kemudian yang ini dia bagi seorang kat sini. Seorang kat sini. Yang ini V negative 2, 10. Yang ini 4, 2. Okay. And then kata apa itu? The point Q is a moving point on the circumference of the circle. Okay. Q, X, Y. Locus. Find the equation of locus Q. Ini maklumat dia. Locus kita kena buat adalah satu benda yang kita kena buat simple equation of locus. Equation locus adalah depend on dia punya distance. Kan? Contoh macam soalan ni, distance dia Q ni dia always at the same distance from center sebab dia circle. Radius. Jadi kita ambil dia, contoh saya dapatkan circle dulu. Circle saya akan buat M sebab midpoint bos ni M. Ini senang kita dapat M. M kita boleh congak je. Negative 2 plus 4 divide by 2. Kita akan dapat 1. Ini midpoint kan. 10 plus 2. 12. Divide by 2, 6. Kita akan dapat middle. Okay. Cuma bila kita nak buat locus, dia mesti distance dia sama. Maksudnya distance kita akan buat Q pergi M dengan M pergi ke either V atau W. Kita pilih mana-mana. Saya akan pilih W sebab W dia punya koordinat dia both positif. Kan? Okay. So simple equation saya adalah QM is always the same of MW. Macam tu. Ini formula. Jadi kita akan buat benda ni untuk dapatkan locus. Jadi Q, XY, M, 16, M, 16 juga, W, 42. Okay. Jadi kita terus buat formula distance, square root, cert, coordinate. Dalam kamu punya list of formula, dia bagi formula distance, dia tak bagi formula locus. Jadi kamu kena ingat, kalau dia minta locus, kita boleh depend on distance formula. Square, square, plus. Square, plus. Yang saya akan ambil X minus Y minus 1, 6. Yang ini, saya akan ambil 1 minus 4, 6 minus 2. Sebab both ada numbers. Okay. Ini senang sebab apa? Square root and square root. Square root and square root. Kita cancel habis. So equation kita expand saja. Locus equation should be equal to 0. So saya akan expand begini. X square minus 2x plus 1 plus y square minus 12y plus 36 is equal to 9, 16. Betul eh? Okay. Jadi kita akan dapat jawapan kat kita. Susun x square plus y square minus 2x minus 12y. Numbers dia semua 137 minus 25 equal to 0. Answer x squared plus y squared minus 2x minus 12y plus 12.
Okay. Check the answer. Kita boleh check the answer lah untuk soalan ni. Iaitu kita ada satu lagi koordinat. Koordinat ni kita masukkan dalam koordinat ni. Kalau dia dapat 0, maksudnya jawapan kita betul. Dan kita check the answer. Kita boleh check answer. Okay, so saya akan check negative 2 square 4 plus 100. Yang ini negative 2 juga akan dapat plus 4 minus 120 plus 12. Okay. Kita akan dapat kat sini 108 campur 12 tolak 120. Okay, 0. Jadi maksudnya answer kita dia betul. Kita boleh check. Kan? Ini untuk equation of locus. Jadi kalau kamu jumpa equation of locus, first step kamu kena generate ni warna merah ni penting ni. Simple equation yang melibatkan distance. Distance. Okay, Mi? Boleh, Mi? Ingat lagi? Boleh cikgu. Boleh, Ni form 4 saya ada belajar dalam form 4 kan. Okay, kita tengok next question. Lagi 13. Oh, 14 locus lagi sekali. Kat situ locus, given that OP is equal to 3A plus B and OQ is equal to 2A minus B. OR, ada OR pula lagi. QR. 4A plus 4B. Okay. Question dia tanya, A, find the relation between QR, relation pula, and PQ. Okay. Jadi nak dapat relation, first kita kena carilah QR. Apa QR? So QR adalah QO plus dengan OR. Buat ni dulu. So QO ni OQ. So QO kita kena terbalikkan. Kita akan dapat negative 2A plus 2B. Ini saya expand. Okay. Plus dengan OR. So answer kita akan dapat A, kita tinggal 2 je A. B dah jadi 6B. Ini untuk QR. Okay. Sekejap saya stop share. Lupa selalu. Tak nampak ni. PQ pula. PO plus dengan OQ. So PO terbalikkan OP. Kita akan dapat negative 3A minus B plus dengan OQ 2A minus 2B. So saya akan dapat A, saya kata negative A minus 3B. Okay, soalan dia nak apa? Relation, relation. Betul? Hubungan, relation between QR and PQ. QR and PQ. Okay. Okay. Dia kalau kamu tengok kat sini, QR dengan PQ, dia tak ada relation pun. Cuma relation dia sebab kita kena bagi sama dulu dengan QP ada. Dengan QP ada. Kan? Tapi sebab dalam bentuk ratio dia boleh lebih kurang lah. Sebab QP dengan PQ ni adalah benda yang sama. Cuma different
relation. Kan? Cuma saya nampak kat sini, bila kita buat kat sini, bila kita akan dapat benda yang sama sebab yang ni A dengan B, kalau kita factorize kan, kita akan dapat benda yang sama. Faham? Cari relation dia, kita boleh buat macam ni. QR is equal to lambda. Kita dapat lambda. Lambda dengan kat sini, dia adalah selari dengan PQ. PQ. Betul. Okay, saya masukkan QR kat sini. QR 2A plus 6B. Okay, kat sini kita boleh dapatkan dia punya relation dengan kita dapatkan dia punya lambda berapa. Lambda adalah A dengan A kan. Jangan ambil dua-dua, A dengan A, B dengan B sama. So first lambda saya akan ambil 2. Saya susun dalam bentuk ni 6 -1 -3 kan. Jadi lambda dia adalah equal to -2. Macam tu. Relation kita untuk ni sebab dia bagi pelik sebab dia tanya QR dengan PQ. So QR is equal to -2 PQ. Yang ni kita punya relation. Okay. Bila kita test untuk yang bawah, kita akan dapat answer yang sama. Kita akan dapat jawapan yang sama kat situ. Cuma kalau dia minta relation, ni kita kena buat apa? Dalam bentuk parallel punya formula. Dia ada dua je dalam vektor ni, parallel dengan collinear. Lebih kurang sama. Apa beza dia? Kalau parallel biasanya dengan collinear, dia collinear mesti parallel. Yang pertama, kan? Parallel tak semestinya collinear, kan? Okay. Number 14. A, B, satu lagi. Does vector QR and vector PQ are in the same direction? Bonus question, thank you. Kan? Ini kita sebab apa? No, jawapan kita vector QR and PQ is not at the same direction. Kalau grammar saya salah, kau betulkan je ni kan? Kan? Sebab apa? Kita begitu, kita akan dapat dia punya relation dia negative and relation. Kita akan dapat sebab kita dapat relation kita akan dapat dalam bentuk negatif. Ratio kita dalam bentuk negatif. Negatif menunjukkan bahawa dia bukan pada same direction. Soalan tanya why? Dan sebab dia punya ni hubungan, kita panggil hubungan negatif. Lepas tu saya translate senangnya negative relation, negative relation. Macam mana nak sebut Kamu buat ayat lagi cantik sikit lah. Cuma point dia kat situ, sebab lambda kita negatif, maksudnya kita dapat benda tu adalah in different direction. Boleh ni? Boleh sih. Okay. Satu lagi Number 15. Oh, ni function je. 2 mark. Number 15. Kat sini dia ada bagi 2 circle, 4 function. 1 dia bagi 1
over 3. Satu lagi dia bagi 3. Buat satu arrow kat situ. Ini X, ini fx. Okay. State two possible linear function to represent the above relation. Puh. Dia punya ayat dia kan. Okay, kat sini first kali kita kena dapatkan fx equal to. Oh, itu juga dia punya ni. Tricky ya question ni. Fx is equal to, kalau yang ni 3, x dia 1/3. Jadi berapa? Cepat. Equal to f9. Okay. 9x. Misalnya two linear function. Satu lagi. Dia punya inverse lah. So f oh, simple question ya. 2 mark, 1 mark, 1 mark. Kejap Betul Satu per 3 nak jadi 3. 1/3 nak jadi 3. Tu lagi terbalikkan je boleh. 1/x. Tapi itu tak linear, tak boleh. Oh, yang ni tricky lah. Ni kamu kena tanya. Saya dapat satu je. Yang ni saya rasa ni linear juga. Ni linear juga. Dua-dua ni linear. Satu fungsi function biasa. Satu lagi inverse function. Kamu dah bincang sampai mana dah, Mi? Belum bincang lagi dengan cikgu kan? Belum. Belum Oh, dahsyat dekat soalan ni. Walaupun 2 markah. Tapi dia nak linear. So, saya dapat yang ini. Yang ini pun linear juga. Mungkin macam tu kot. Kita tengok nanti. Okay. Satu lagi sempat. Satu lagi. Kita tengok balik. Saya akan tengok nombor 15. Tadi ada 2 soalan. Saya jumpa satu tadi. Probability. Saya tak suka probability. Nombor 16 kat sini. Cikgu. Ya. Boleh 17 lah. 16 tu saya dah buat dah. Nombor apa? Terus? 17. 17. Okey. Sudah. 17 terus saya saling kejap. Find the range of value of 2x plus 5 dengan x plus 1, 7 plus 2x minus x squared. Okay. Let's stop screen. Okay. Yang ini kita panggil dia quadratic inequalities. Kan? Jadi kita kena expand dulu yang ini. 2x squared 2, 5, so 7
x plus 5 negative 7 plus 2x minus x squared. Oh, betul ke negative 7 macam saya tulis pelik negatif tu? Tak ada. Pandai-pandai ada negatif lah kan? Tak ada. Okay. Sekarang ni apa kita buat? First kali, bila quadratic inequalities ni sebelah right hand side saja 0. Kiri tak boleh. Ini mesti, sini mesti kita jadikan, kan? Equality ni jadi 0. Jadi saya akan buat kat sini akan jadi 3x squared. 7 minus 2 kena 5x. 5 minus 7 kita akan ada negative 2. Kemudian apa kamu buat? Kamu buat satu line graph. Kita tengok sini. Graph kita tengok sini. Sini A kita adalah positif. Bila A positif, graf kita adalah senyum. Okay. Kemudian kita ambil calculator. Kita factorize benda ni. Calculator factorize kan. Ambil calculator. Cuba ambil. Berapa dapat? Negative 2. 1/3. Dapat dua jawapan ni. Jadi ni yang negatif kamu letak belah kiri. Yang positif letak belah kanan. Kalau positif kecil belah kiri, besar belah kanan. Tak belah 3. Kemudian kita kena lorekkan kawasan mana, kita tengok kat sini. Greater than 0 maksudnya kita kena lorekkan di atas. Kan? Di atas kawasan mana? Kawasan ni. Kalau jumpa kaki dia kat luar. So, kita akan dapat two different shaded region. Kan? Yang pertama, kita akan dapat X kita left hand side. Jadi, less than or equal negative 2. Seorang lagi kita dapat right. So, X kita is greater or equal 1/3. Kalau dapat dalam ni, dia sekali. Sekali maksudnya X kita tengah-tengah. Ini topik, kita panggil dalam topik quadratic function. Dan subtopik dia adalah quadratic inequalities. Boleh, Mi? Boleh, cikgu. Boleh, Okay. Saya tengok satu lagi. Satu lagi. 17. Tengok 18. 18 dapat belum? Belum. Ami? 18 dapat? Belum. Belum. Okay, kejap. 18 je. 18, dia ada bagi graf kat situ. Tengok graf dia. Wow. Tu. Kemudian dia ada inverse. Graf inverse. Pula tak sama saya punya graf. Okey lah. Maksudnya ni graf inverse kan. Okey. Yang ini yang atas ni gx is equal to negative x minus h square plus k. Yang bawah ni fx is equal to x square minus 4x. Okay. Question dia kata, diagram 7 show the graph of the quadratic function and ada dua graph kan, where h and k is constant. Both function have the same axis of symmetry. Sini. Find the value of h and k. Okay. Okay. Jadi apa nak buat? Yang ini kita kena jadikan dalam bentuk vertex juga. Sebab dia kata ada apa? Dia bagi tahu apa? Share dia punya axis symmetry. Jadi benda ni kita kena buat dalam bentuk vertex. Kan? Macam mana buat bentuk vertex ada dua cara. Yang biasanya kita akan buat completing the square. Kan? Tapi kalau kamu tak nak buat completing the square, kamu boleh buat dua cara. Second way adalah satu lagi, kamu kena pakai formula untuk dapatkan axis symmetry. Formula kita adalah x equal to negative b over 2a. Ini formula untuk axis symmetry.
Okay. Terus masukkan saja. So X equal to negative B over 2A kita 1. Kat situ kita akan dapat kat situ 2. So X equal to 2. Jadi kat sini adalah 2. Ini untuk satu formula. Kan? Pakai. Boleh? Gambar saya ni tak cantik sangat. Dia lagi. Dia pelik lagi. Kan? Okay. Jadi kita tengok. Boleh? Jadi kat sini axis simetri sama. Jadi yang kat sini pula axis simetri kita ambil dalam ni. So X minus H equal to 0. So X equal to H. Jadi kita samakan. Sebab dia kata sama. Jadi kita dapat A, kita akan dapat H equal to 2. Kat situ. Nampak? Okay. Untuk dia punya second, dia punya apa? Dia punya maximum, K ni adalah dia punya maximum value dia. Maximum value. Jadi saya kena tengok gambar sebenar dia. Gambar saya tak cantik. Tengok gambar dia. Okay. Dia ada bagi kat sini. Y-intercept dia ada 5 kat situ. Y-intercept dia ada 5 kat situ. Jadi kita boleh pakai koordinat 5 ni untuk mencari K. Okay. Baru dapat. Okay, sekarang kita dah dapat equation dia. Jadi equation untuk Gx equal to negative X minus 2 square plus K. Nampak? Sebab kita dah masukkan. Kita punya apa? H equal to 2. Okay, sekarang nak dapatkan dia punya ni, masukkan koordinat ni saja. Apa koordinat ni? Koordinat dah 0, 5. Masukkan. Kita punya Gx kita 5. X kita 0. Plus K. So kita akan dapat K equal to negative 4 kat sini. K is equal to 5 plus 4. Akan dapat 9. Jangan tengok gambar saya ni. Gambar saya pening. Salah lukis. Tapi lebih kurang lah. Kat sini benda penting dua dah. Formula yang ni penting ni. Formula of axis symmetry. Okay, Mi? Boleh. Boleh? Kita ada yang sangkut 2, 3 tu saya akan cari tengok macam mana. Kita selesai. Yang lebihnya kita akan sambung nantilah. Kalau kamu nak sambung, beritahu lah kita sambung pada hari Selasa. Selasa, Mi, ya? Okay? Boleh, Mi? Boleh. Jadi, okay. Hari ni kita stop sini dulu. Terima kasih. Dan kalau ada salah silap tu saya minta maaf, sangkut-sangkut juga. Okay? Jadi kita jumpa lagi insya-Allah hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.